Hai, Assalamualaikum and welcome back to channel Ana Hantu. Lain anak. Lain hantu. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Jadi kepada yang sedang menonton, jangan lupa tekan butang like, share and subscribe. And hit bell notification. Seperti biasa, lain anak. Lain hantu. Jadi Suha, hari ni vibe kita sangat lain. Sangat lain. Ya, kenapa kau tak bagi tahu aku yang kita kena pakai macam ni? Saya baru dapat ilham tu semalam. Oh, select. Okey, macam ni modern, city boy, Yes. village boy. Yes, girl. Oh, girl. Rupa motor. Risau. Risau kadang-kadang. Tengoklah kita punya setup kat belakang ni. Oh. Kan kampung. So aku nak kenalah dengan aku punya outfit hari ni. Faham. Tapi fun fact tentang setup pada hari ni. Kau nak bagi tahu ke aku yang bagi tahu? Aku beritahu lah, Okay. Okay. Hari ini kita shout out kepada rumah ini yang telah pun sponsor kita tempat. Okay, rumah ini pernah dijadikan tempat lokasi syuting filem. Filem ke movie aku tak tahulah. Tapi tajuk cerita dia 44 hari bangkitnya Pocong. Ya, 44 hari bangkitnya itu. Ya, Pocong. For the first time in my life, saya pergi tempat macam gini dan saya sangat takut. Sebenarnya lah, secara jujurnya aku memang penakut. Tapi sebabkan keberanian Suha cakap, "Wih, jom kita buat." Baik, kita buat. Kita langgar. Dan akhirnya kita dah dekat sini. Ya, selepas kita langgar, mesti kita nak buat cerita yang pertama. Ya. So, cerita yang pertama ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang bernama Kamarul. Kamar. Bukan nama sebenar. Okay. Cerita ni aku dapat daripada Kamarul ni. Dia cakap, "Wi, engkau banyak-banyak cerita yang kau ceritakan. Ada satu cerita yang kau tak pernah cerita." Macam ni apa? Okay, kau pernah dengar tak kalau ada orang cakap ada pokok kapon. Okay, pokok yang boleh sekat penang. Penang, okey. Penang yang tak ada kepala tu, yang malam-malam terbang kan, cari Tak ada uri. badan. Tak ada badan. Sorry, tak ada kepala pula, tak ada badan. Tapi kau tak pernah cerita pun pasal pokok Tanjung. Pokok Tanjung. Pokok Tanjung. Tahu pokok Tanjung tu macam mana? Tak tahu. Pokok Tanjung ni dia macam pokok dia rendang tapi dia besar. Kalau dia besar, dia betul besar. Okey. And dia ada bunga. Biasanya pokok tu dekat kampung-kampung. Okey. Dia ada dekat tepi-tepi jalan ataupun dekat belah-belah sisi rumah kampung kan. Okey. Pokok tu nanti dia akan ada bunga-bunga warna putih. Kadang-kadang warna putih, kadang warna kekuning-kuningan sikit je. Okey. Tapi nanti dia akan ada buah. Buah dia tu kebiasaannya budak-budak kampung dia akan buat lastik. Plastik. Sebab buah dia waktu dia muda keras. Bila dah masak, ada yang boleh makan. Ada juga orang kampung yang buat masak lemak. Itu yang dia bagi tahu. Okey. Tu kalau tak tahu nanti Google. Itu yang dulu yang pernah kita main ketuk kepala tu Yang kerah warna hijau tu. Dia kadang-kadang bila dia dah, contohlah bila dia kena jemur lama sangat, dia jadi warna coklat. Ya. Gitu. Pernah Itu pokok Tanjung. Kalau siapa tak tahu pokok Tanjung, boleh share Google, okey? Okey. Wi. And pokok Tanjung ni dia juga ada bau Okey. bila dia berbunga. Okey, sekejap lagi saya describe bau dia. Okey, alright. So, cerita yang dihantar oleh Kamarul ni macam ni. Okey, Wi. Aku ni macam biasa. Kecil-kecil aku ni budak kampung. Okey. Pergi mengaji rumah tak jauh pun. Okey, selang 2-3 rumah ustazah aku dah. Okey. Macam biasalah. Lepas pergi mengaji, kita ke mana? Kita pergi belakang rumah ustazah. Belakang rumah ustazah, selang 2-3 rumah belakang rumah ustazah, akan ada satu sungai. Dekat tepi sungai tu ada satu warung. Dekat tepi warung ada satu pondok kecil.
Okay. Yang kita orang budak-budak kampung buat. Okay, sebenarnya cerita ni cerita waktu si Kamarul tu punya. Waktu di zaman dia budak-budak sebelum aku kenal dia lah. Sebenarnya cerita macam itu. Jadi Kamarul ni bagi tahu, weh, macam biasa kita lepas mengaji kita akan pergi sana, sambil-sambil makan tu, mak ayah kita orang kadang-kadang ayah-ayah ada, mak-mak ada lepak dekat kedai warung tu. Mak-mak pula contoh bawa balik daripada surau. Pergi belilah mi goreng ke apa ke dekat warung tu. Nampak kita orang dekat pangkin kecil tengah main-main basikal time tu balik, tak ada masalah. So ada satu malam tu macam biasa, aku ni time tu ponteng mengaji. Tapi ponteng mengaji bukan sebab family aku tak tahu. Family aku tahu, cuma aku ikut ayah aku pergi main dam haji. Time tu malam tu ada pertandingan dam haji. Jadi ada pertandingan dam haji dekat warung tu. Pergi main, tak pergi mengaji apa semua. Main-main macam biasalah budak-budak. Aku kalah. Bila kalah aku frust. Aku duduklah dekat pangkin tu seorang-seorang. Duduk. Seorang-seorang tak ada, terlelap, tertidur. Bangun-bangun, aku tak tahu pukul berapa, warung dah tutup. Okay. Aku cemas lah. Maksud tak ada orang kejut dia? Tak ada orang kejut dia. Sebab contoh warung tu terang, sebelah sini pangkin. Okay, pangkin tu dia macam, bukannya pangkin yang jenis ada lubang-lubang tak. Pangkin jenis dia dah ditutup dengan kayu-kayu macam ni. So tutup semua. Yeah, so yang dia dia macam orang cakap kalau kau belakang ni kan ada tingkap dia. Okay, bayangkan yang sini semua kayu, ini kosong. Okay, jadi kalau kau tidur, tak ada siapa pun perasan kau. Faham. Jadi bila aku dah terlelap tu bangun-bangun, aku cakap, dah gelap dah. Masih sejuk. Aku naik. Aku pula datang dengan ayah aku. Bila tak dengan ayah aku naik motor. Jadi ayah aku dah tak ada. Balik jalan kaki. Okay. Tak jauh mana pun. Berlari. Sebab dah takut sangat. Berlari. Sampai dekat rumah ustazah aku. Aku nampak lampu dia terbuka lagi. Okey lah. Aku pun macam fikir, ustazah aku ada lagi ni. Relax depan rumah Ustazah. So bila kita nampak dah lalu depan rumah Ustazah, yang kita fikir apa? Ustazah ajar mengaji. Kalau ada apa-apa, rumah Ustazah selamat. Betul. Relax jalan, tak ada apa-apa, santai jalan. Tiba-tiba ada bau-bau manis. Bau macam gula-gula punya manis. Tahu tak macam kita kalau Asap pot? Bukanlah asap pot. Tidak. Dia macam ada bau manis-manis perfume. Tahu tak? Okay, so macam kalau ada orang pakai perfume kan ada bau-bau manis. Itu je yang aku boleh describe. Dia bau-bau manis. Okay, bau dia taklah kuat sangat. Tak apalah, jalan. Oh, bau tu daripada rumah ustazah. Aku tak tahu ustazah aku masak apa, tapi memang lalu tu memang bau daripada rumah dia. Takut ustazah ni dia masak apa lah pula kan. Tak apalah. Jalan lagi. Lepas daripada rumah ustazah. Lepas rumah ustazah, belah kanan nak pergi rumah aku. Belah kiri ni nak pergi jalan tegak keluar daripada pekan. Ambil kanan. Rumah aku selang 3 rumah je. Daripada depan ni. Rumah kedua tu ada satu pokok tanjung. Orang kampung cakap pokok tanjung ni dia ibarat pokok puaka. Kenapa dia pokok puaka? Satu, bila kau lalu depan pokok tu, naik motor ke basikal ke jalan kaki ke, tak kira lah waktu petang, pagi ke malam ke, bau wangi. Sikit je bau dia. Tandanya penunggu dia ada dekat situ. Aku time tu tak terfikir pasal benda tu. Sebab malam gelap, lampu jalan hujung sana. Betul. Lampu jalan dekat depan rumah aku. Dia macam ni. Lampu jalan depan rumah aku, selang ni belakang aku ni. Jadi lagi 2 rumah ni tak ada. Rumah ketiga rumah aku baru ada. Jalan. Alright. Aku nampak motor depan ni lalu. Pak Atan lalu, Pak Atan hon. Kau buat apa malam-malam ni? Saya tu tidur Pak Atan dekat pangkin. Pergi balik. Dah pukul berapa dah ni? Okey. Nak balik lah ni. Tapi aku tak tahu pukul berapa. Lalu depan pokok tanjung tu. Aku nampak banyak ada bunga-bunga dia. Yang dah berterabur. Mulut ni celupa. Bunga tanjung lah. Banyaknya. Lalu. Sambil lalu tu, habis selipar aku dengar pokok bunga tanjung tu kalau kau pijak, dia akan jadi macam lendir sikit. Ini aku tak tahu, tapi kawan aku beritahu, bila kau dah pijak guna slipper, dia akan melekat dekat slipper. Andai katalah time tu pakai slipper Asadi. Mahal. Asadi mahal. Time tu mahal. Orang kampung bagi dia mahal. Bagi dia mahal. Habis slipper aku lah. Ni pokok ni lah, bunga ni. Tak suka lah. Pijak. Aku dekat tengah-tengah pokok tanjung tu. Satu bau yang daripada tepi pokok ni lalu masuk hidung.
kuat gila. Bau manis, bau wangi. Aku terus macam jam jap. Sekejap. Aku pandang tepi. Belah kiri aku ni lah. Ni pokok bunga Tanjung. Pokok puaka. Dia cakap maksudnya? Dia cakap macam tu. Dia cakap pokok puaka. Aduh. Okay lah. Dia jalan 2 tapak saja. 2 tapak aja. Nak pergi mana tu? Dia macam Alamak. Okay. Dia jalan setapak. Nak pergi mana tu? Dekat situ dia dah fikir. Pokok puaka. Pokok puaka panggil. Dia ingat pokok-pokok panggil? Pokok puaka yang panggil. First time. Okay. Dalam hati niat nak lari. Tahu satu perkara. Bila dia nak lari, pap jatuh. Tersadung. Alamak. Dia baru setapak, pap jatuh. Ibarat macam kita tengah jalan-jalan kan. Baru nak melangkah, pap terlanggar lah. Bucuk katil ke apa ke. Jatuh. Kerebak. Tersembam muka. Okay, muka dekat tar. Pap macam tu. Aduh, nak bangun. Aduh, dia macam kan dah jatuh tersembam. Nak bangun gitu lah. Aduh, sakitnya. Okay. Dekat belakang ni, terasa dekat telinga ni, sakit ke tu? Aku pusing. Tak ada siapa pun. Tak ada orang? Tak ada orang. Okay. Bila dah dalam keadaan gelabah, kau cuba untuk bangun. Bila kau bangun, okay, kau nak gerakkan kaki kau. Tak boleh. Aku tak tahu kenapa kaki aku tak boleh gerak. Aku nak gerakkan ibu jari, kaki aku semua tak boleh. Separuh badan aku ni lumpuh. Tapi lepas aku berdiri. Okay, lepas aku berdiri. Paling shocknya, waktu aku nak gerakkan kaki, aku terasa ada orang pegang tangan aku. Memang nampak macam kita rasa ada orang pegang tangan. Okay, tapi kita rasa sebelah sini betul. Aku sentap sebelah sini, aku nampak ibarat ada tangan tu panjang gila. Dia pegang tangan aku ni, dia tarik, pusing. Kata bila dia pusing, pokok Tanjung tu tak tinggi mana pun. Contohlah ibarat macam tinggi aku 170 170 cm, tinggi tu je. Tapi dia kembang besar. 170 tu tinggi lah. Biasa je. Sebab dia jenis pokok Tanjung yang dah matang, dia gendang-gendang je macam tu. Tapi dia besar lah. Bila aku nampak tangan aku kena tarik macam itu, dekat bawah kan dia punya daun semua besar macam itu. Sekian macam itu je. Ada kat bawah pokok Tanjung tu, aku nampak ada seorang perempuan, muka tak seram pun. Kulit putih, mata besar, mata manusia. Gigi biasa, macam senyum biasa macam tu kan. Tak ada pun macam muka-muka scary macam dalam movie ke, tak. Tapi yang membuatkan aku scary ni adalah dia bukanlah tergantung, tapi dia duduk dekat atas dahan pokok salah satu yang besar tu. Dia punya tangan sampai buku lali. Kau bayangkan panjang mana tangan dia tu. Alamak. Masalahnya yang tarik tangan aku dekat sini adalah salah satu tangan dia. Uish. Kau bayangkan tangan dia sebelah, tangan contohlah, okay, aku tarik tangan dia macam itu. Satu ni panjang gila tarik tangan aku. Satu lagi macam itu. Okay. So bila dalam keadaan aku macam tu, aku takut gila. Kau tahu, yang aku dengar, bayangkan benda tu depan aku macam ni. Contoh aku dah pusing macam ni. Benda tu aku tengah pandang dia. Contoh okay, aku pandang kau macam ni. Aku pandang gini. Dekat sini aku dengar suara. Tapi mulut dia bergerak tau. Dekat sini aku dengar suara. Aku memang suka budak-budak lalu sini. Alamak. Tapi dia jauh ni. Dia jauh ni. Tapi suara tu sebelah telinga. Suara sebelah telinga. Okay. Aku menangis-nangis. Tolong, saya minta maaf. Saya janji, saya tak lalu dah. Aku memang suka kalau ada mangsa baru. Aku dah lama perhatikan kau. Kat sebelah telinga aku. Dalam keadaan aku nangis, teresak-esak nangis tu. Mungkin sebab aku rasa aku dah terlalu takut sangat. Buat benda tu dia macam kau tak, dia keep tarik tangan. Tapi sebelah kaki kau ni, dua-dua kaki kau sampai ke ni, dah habis dah, lumpur dah ni. Kau dah tak boleh gerak semua, tak boleh dah. Tapi dia melekat. Dia tarik sebab aku takut sangat. Dia macam tiba hitam, gelap. Keesokan pagi tu, aku tak tahu lah, keesokan harinya tu, Pak Atan yang kejutkan aku. Hey, Rol, bangun. Kamarul, bangun. Kenapa? Kau buat apa dekat sini? Tak tahu. Lepas tu selang seminit ataupun 30 saat ke seminit lah, baru aku teringat balik apa yang jadi. Okay, aku ceritakan dengan Pak Atan ni apa yang jadi. Terus Pak Atan bawa aku pergi jumpa suami Ustazah. Kan rumah dekat kan. Tu bawa jumpa suami Ustazah. Kita berubat dekat situ. Suami Ustazah tu kan, dia bawa keluar satu macam orang kampung panggil air tangkal lah.
Air tangkai. Air tangkal. Dia bawa air tangkal, dia tuang dekat tangan dia. Air tangkai kan air penawar. Kalau macam aku panggil air tangkal. Okay. Tapi kalau ada orang panggil air penawar, aku panggil air tangkal. Contohlah, air penawar lah. Okay. Air penawar, tuang dekat tangan sikit, sapukan dekat muka. Selawat 3 kali, tarik, sap macam gitu. Automatik aku menangis. Okay. Aku cerita balik apa yang jadi dekat aku apa semua. And Pak Atan pun bagi tahu, waktu dia jumpa aku tu, aku sejuk. And badan aku dipenuhi dengan bunga pokok tanjung. Ush. Yang warna-warna putih tu semua tu kan. Badan aku sejuk macam ibarat macam kau ni kena duduk dalam freezer selama 1 malam. Ataupun senang cerita, si Kamarun ni bagi tahu aku, ibarat kau pergi genting je lah kau rasa sejuk dia macam mana kan? Macam gitu. Ni si Kamarun ni bagi tahu. So lepas daripada kejadian tu, daripada aku kecil, bila aku balik ke rumah mak ayah aku tu, bila aku dah besar lah ni kan, aku takkan lalu situ. Sebab pernah satu hari aku balik dengan family aku, senang cerita dengan isteri aku pukul 11:30 malam. Aku nampak je pokok tanjung tu. Pokok tanjung tu kekal macam itu je. Tengah lalu, isteri aku ni pula, dia ni ada sikap yang kalau malam dia tak suka buka aircon. Okay, sebab yang masuk kawasan kampung sejuk dah. Betul. Dia buka tingkap separuh je. Satu bau yang sangat menusuk dekat hidung aku ni. Aku tu, yang naik ke tingkap. Awak tak bau ke? Mana ada bau apa-apa? Normal lah tu bau kampung. Awak macam bau first time bau kampung. Aduh. Kat situ aku diam je. Sampai rumah, macam biasa aku cakap, pergi mandi, basuh kaki, ambil uduk, tidur. So itulah cerita yang dihantar oleh Kamarul kepada saya. So kepada sesiapa yang tak tahu pokok tanjung macam mana, boleh share. Sebab waktu aku dengar tu pun, aku cakap pokok tanjung. Tak sebab sangka pokok tanjung dulu kita main tu. Aku panggil tu pokok pop. Aku panggil tu pokok pop. Dia gitu. Jadi mungkin ada orang ingat pokok pop sebab dia macam pop-pop kan. So macam itulah ceritanya. Oh, tapi aku ingat masa aku kecil, pokok buah tanjung tu aku main. Masa kecil pokok tu aku main letup kat kepala orang. Ya. Sebab dalam tu kan ada biji-biji juga. Tapi sakitlah juga. Masa kecil. Keras tu. Keras kan? Keras. Keras. Begitulah. Tapi kan sebenarnya aku ada satu benda daripada starting tadi aku nak tanya kau. Okay. Kita shoot berdua. Okay. Mana datang kursi ketiga? Aku Astaghfirullahaladzim, seram. Aku dah terkejut lah. Biasalah suasana kampung ni korang akan dengar bunyi-bunyi orang naik motor ke apa ke. Kita shooting dekat luar kan, daripada office semua. Okay, explain dekat aku kenapa ada kursi yang ketiga. Tak, sebenarnya kita ada guest kat sini yang akan bercerita sekali dengan kita. Okay. So kita nak mempersilakan. Lilin tu untuk apa? Tu nak tanya Lilin ni kenapa Okay, kalau pegang daripada tadi saya pegang dah 30 minit dah. 30 minit? Okay, dia macam ni. Sebelum kau lah tetamunya. So okay, untuk merasmikan tetamu kita selepas sekian lama dia menghilangkan diri, tak tahu mana dia pergi, mungkin Antartika ataupun Afrika, tak pun dia pergi ke negara Zimbabwe mungkin. So untuk menghabisi kehidupan Lilin itu, kena sebut tagline. Lain anak. Oh, kena sebut tagline. Macam biasa. Okay, siapa yang nak sebut? Kamu lah sebut, takkan saya pula. Seorang? Okay. Lain anak, lain hantu. Ini tetamu. Hai. Tetamu. Hai namanya. Nervous. Nampak awkward lah tetamu dengan Suha. Kau ada beef dengan dia ke? Sawi sihat Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku tak sangka pula dia ni ada. Of course aku tahu hari ni dia ada. Aku yang tak tahu. So aku nak bagi surprise kat kau. Okay. So inilah guest kita guys. Faham. Dia buat comeback lepas dah berbulan-bulan dia tak masuk. Sebabkan kita ada hype Zura. Ramai yang nak Zura ada dekat sini balik. Serius lah, dia orang nak saya. Bukan saya lah. Bukan saya. Sebab kalau kamu ada nanti saya tak ada job. Janganlah. Kita sama-sama kan. Dan disebabkan kita sayang sangat viewers anak hantu ni, kita bawa lah diorang punya kesayangan datang dekat set ni balik. Kesayangan, ya Allah, nak nangis lah. Boleh dia nangis dulu tak? Tolong off kamera kejap. Janganlah okay, sekejap. Sebelum kita dengar, so siapa yang akan mula cerita dulu sebenarnya? Kamu ke dia?
Mestilah kita bagi ruangan Saya dekat dulu. guest. Oh, Zura dulu. Saya dulu ke? Yelah. Terus cerita Tak ada. Tak ada. Sabarlah, jangan masuk cerita dulu. Mestilah orang nak tahu apa perkembangan Zura lately ni, apa Zura buat sikit je. Okay, sikit je. Actually tak banyak pun. Dia lebih kepada fokus on diri sendiri and try untuk cari something new. But the thing is, kita masih sayang kat anak hantu lah macam tu. That's why korang masih nampak saya ada kat sini. Betul. Dan disebabkan diorang ni terlalu Zura masa. Oh, dia tanya juga Ya, walaupun dah berbulan-bulan, kita masih lagi dengar nama Zura tu di live. Maksudnya diorang ni ada sebutlah nama Zura tu kat typing. Ada juga yang tanya, even dah 5 bulan kenapa tak ada video baru? Padahal kita dah bagi tahu dah. Betul. Masa tu. Tapi diorang ni pelik kan? Diorang kata diorang ni setia dengan anak hantu, tengok video dah habis ulang-ulang tapi tak tahu bila Zura keluar. Itulah tu. Biasalah kan. Dia Bila lebih dah kepada bosan. condemn korang sebenarnya ni. Korang sedar tak para viewers? Dia lebih kepada kutuk korang sebenarnya ni. Tak. Jadi so aku backup korang kali ni. Okay, so disebabkan diorang ni terlalu dahagakan kisah seram daripada Zura. Okay, hari ni Zura nak buat cerita pasal apa? Kisah saya. Tapi sebelum tu saya nak macam saya agak terkesan lah kan. Kita kat sini we pakai macam ni Yes. Ah. Dia nak nama seorang. Minta maaf. Kita kena kita kat suam, sini pakai kita sini. kena suam macam mana? Suka bolot, selfish, pentingkan diri. So sesiapa nak sponsor kita orang baju untuk shout out kat sini, boleh DM, okay? Okay. Sponsor sudah, kita dah cakap, Zura pun dah kembali, cerita. Okay. Okay, cerita. Cerita. Sebenarnya saya nervous sikit lah sebab nak bercerita sebab dah berbulan-bulan kita tak bercerita kan. Betul. Hari ni kita nak cerita. Tapi bila cakap pasal kampung, bicara pasal kampung, saya ada satu cerita ni, dia bukanlah macam pasal kampung sangat. Tapi dia kejadian dekat area-area. Okay. Which is, satu hari, cerita ni saya bawakan as diri saya lah. Okay, Zura punya cerita lah ni. Bukan. Oh, bukan. Saya bawakan as diri saya. karakter. Okay, alright. Saya bawakan as diri saya. Okay, sebab senang nak borak dengan korang. Dah matang cok suara dia. Aku tak jumpa dia berapa bulan, dah matang suara dia. Okay, sambung. Si baik tak jadi laki je. Zura is back. Okay, sorry Jangan gelak Awi, nanti diorang marah. Okay, maafkan saya. Okay. Cerita dia macam ni. Satu hari ni, saya ni nak pergi cari rumah sewa. Kita ni nak kerja dekat area-area KL macam tu. Tapi orang cakap KL ni tak semuanya bandar. Ada juga dekat kawasan-kawasan which is kawasan-kawasan terpencil macam tu, yang kawasan-kawasan kampung jugalah. Tak semuanya apartment, tak semuanya bandar. And then satu hari, saya ada dapat satu rumah sewa sebab kita baru nak cari kerja. Okay, betul. Mana ada gaji lagi kan? Tak ada Betul. nak rumah sampai 1,000, 2,000 kan. Nak kena bayar sewa bulan-bulan ni. Mahal je. Ya. So, time tu dapatlah satu rumah sewa. Tapi dia sewa bilik sahaja. Sebulan 100 sahaja. Uish. Tapi dia bukanlah rumah yang tu. Bilik sewa 100. 100 Dekat sahaja. mana? Betul. Macam nak supply. Jimat. Tapi dia bukan rumah yang proper. Dia lah macam lebih kurang macam ni lah. Kampung dia tu lah. Kampung punya Okay. style macam tu. Alright. So sebulan 100. And then masa saya pergi dekat rumah tu, rumah dia quite besar juga. Quite besar juga. Ada dalam 7-8 bilik macam tu. Tapi bilik dia kecil-kecil lah. Bilik dia just nice je lah untuk duduk. Toilet memang share. Okay, faham. Toilet share. So memang time tu fikir, okay lah, kita nak datang rumah just untuk tidur sahaja, pergi kerja, balik tidur. Nanti bila dah ada duit sikit, baru pergi cari tempat yang lebih better. Okay. Macam tu. So cerita dia, bila duduk dekat dalam rumah ni, kita akan jumpa ramai gila orang. Memanglah dah kalau 7-8 orang. Betul, 7 bilik. 7 bilik. Ada 7 bilik. Takkan kalau 7 bilik kau seorang pelik. Itu dah nama rumah saya. Oh, betul. So jumpa ada 7 orang yang berbeza-beza. Tapi mostly orang dekat situ dia macam ramah tak ramah jugalah, baru-baru kenal kan. So bila baru pindah tu, diorang akan greet jugalah, hai, dia pada mana macam ni. Lepas tu dah buat hal masing-masing. So kira macam rumah tu semua lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Okay, right. Lepas tu saya ni, bilik saya ni kira macam hujung belakang-belakang dekat dengan toilet. Dekat dengan toilet. Lepas tu dekat situ ada lagi 2 bilik. Ada lagi 2 bilik. Bilik saya yang bilik yang ketiga. So maksudnya ada 3 bilik dekat bawah tu. Okay. Lepas tu dia kena naik atas sikit, ada lagi a few bilik. Ada lagi 4 bilik. Alright. Macam tu lah.
So ada lagi 4 bilik. So saya duduk dekat bilik bawah ni, dekat dengan toilet, dekat dengan dapur lah. Kan? And then dekat sebelah bilik saya ni ada satu roommate ni, dia memang jarang gila keluar. Kiranya masa tu dah 2 bulan saya ada dekat rumah tu. Okay. And then roommate ni sekali 2 je nampak dia keluar. Time tu, and then that time masa tu nak dekat raya, everyone semua dah balik kampung masing-masing lah. Ada dia, ada saya dengan ada lagi seorang budak dekat bilik atas ni. Okay, that time saya tengah tengok something tau. Bukan tengok something. Tengah salah faham. Saya tengah tengok something. Kau mengendap siapa sebenarnya? Time tu tengah tengok movie kat dalam bilik. Lepas tu dengarlah macam ada bunyi-bunyi tau, macam orang pumpang macam tu kan. Macam apa yang kecil-kecil sangat ni kan. Kita pun keluar, tengoklah si budak tu. Ada seorang budak yang dalam dekat luar, nak bagi nama apa kan? Bagi nama Saleha lah. Saleha, sedap nama Saleha. Nama dia Saleha lah kan. So Saleha ni ada dekat dapur, dia tengah buat something. Time tu saya macam keluar, tanya dia, buat apa tu? Macam sajalah nak greet. Dekat rumah pun dah tak ada orang, ada 3 orang je kat rumah masa tu. Lepas tu dia macam buat makan je. Macam tu. Dia macam nampak dia tak nak borak lah. Nampak tak nak borak. Lepas tu that time kan saya nak patah balik bilik kan, sebab tengok dia macam dia tak nak borak dah kan. Patah balik bilik, nampak bilik dia tu terbuka tau. Tapi bilik dia bersepah gila and bau, macam ada bau keluar daripada bilik dia tu. Busuk lah. Bau busuk gila. So bila macam bau macam tu, mestilah kita macam dia ni serius lah, dia boleh duduk dalam bilik macam tu. Time tu tak fikir banyak lah kan. Lepas tu benda-benda tu dah a few days after that, then ada satu hari tu nak pergi toilet. Nak pergi toilet, lepas tu ada bau macam hanyir tau. Bau hanyir dekat dalam toilet tu, which is macam tengah nak mandi. Tengah nak mandi, lepas tu macam ada bau something hanyir. Lepas tu kan, dekat dalam toilet tu ada satu rak kecil. Rak kecil, dia macam ada sinki, lepas tu ada rak kecil dekat toilet tu. So carilah mana datang bau ni, sebab memang sakit kepala gila bau benda tu. And then bila buka, dalam tu penuh dengan pad yang hitam. Yang dia tak basuh pun pad tu. Oh, aku ingatkan pack version premium pun tidak, bukan? Kan hitam itu premium, tapi tidak. Kan. So kira pack kosong. Pack kosong lah, pack kotor. Kalau yang tak cuci. Okey, pertanyaan kepada saya yang tak memakai pad. Macam mana, bukan patutnya bawa warna merah, kenapa warna hitam? Warna hitam tu sebab dia dah memang tak basuh. Dia boleh jadi tu. Dia akan bertukar warna. Maklumlah kita tak ada benda tu kan. Okey, faham. Kan? Boleh? Faham. Mungkin Okey. darah yang keluar tu mungkin darah hitam. Sebab dia macam tu lah. So dekat situ ada banyak gila pad. Padahal kat sebelah ni ada tong sampah ni. Tapi dia tak letak dekat tong sampah, dia letak dalam almari tu. Kejap. Lock Ni Okay. Oh pengotor. tak boleh nak brain lah. And then Lawyer siya. that time Aku terbayang. Sorry. Jangan bayang. Lepas tu kita orang ada satu grup WhatsApp. Dalam tu untuk grup satu rumah lah kan. So saya pun pergilah macam tanya, ni siapa punya? Direct je terus dalam WhatsApp. Tak ada nak tanya satu-satu bilik kan. Terus direct dalam WhatsApp, ni siapa punya? Lepas tu tak ada siapa yang mengaku. Lepas tu tanya lagi, macam tanya soal lah kan. Lepas tu dia kata, alamak lupa buang. Perempuan ni lah, si Saleha ni cakap. Yang tadi tu? Saleha ni cakap banyak-banyak tu. Ya, dia cakap alamak lupa buang. Itu bukan lupa. Itu tak tahulah nak cakap itu apa. Itu namanya tak boleh sebut. Alamak lupa buang. Time tu dia tak ada kat rumah. So time tu macam kita dah marah gila-gila sebab rasa macam pengotor gila kan. And then that time masa tu lalu dekat dalam bilik dia. Bila lalu dekat dalam bilik dia, lepas mandi lah apa semua kan, bau busuk yang busuk gila-gila. So sepatutnya benda ni tak boleh buat tau. Macam tak boleh buat. Tapi kita ni ada perasaan ingin tahu. Nak tahu apa yang busuk sangat bilik dia ni. Dia tu pun tak ada dekat rumah masa tu kan. So kita buka lah bilik dia. Tak kunci? Tak kunci. Bilik dia tak kunci. Faham. Lepas tu buka lah bilik dia. Tapi tak ada niat apa-apa lah. Cuma just nak tengok kenapa bilik dia ni busuk sangat. Sebab dah berbau sampai keluar kan, macam mengganggu kita juga. So buka lah pintu bilik dia tu. Bila buka pintu bilik dia tu, tak tahulah nak cakap apa memang kotor gila-gila. Yang tahu tak, ada bekas makanan yang dah berulat dah, dia punya makanan dekat dalam pinggan mangkuk tu. Dengan dia punya katil
kotor-kotor bagai tu semua kan. Tapi time tu macam biar je lah dulu kan. Biar je lah dulu. So satu hari tu, bukan satu hari lah, after that malam tu dia balik rumah macam biasa. Ingatkan dia kemas-kemas lah dia punya tempat pad tu semua kan. Tapi rupanya pergi malam tu, pergi toilet, dia tak buang lagi. Dia tak buang lagi. So kita orang macam fikir, bukan kita orang lah, saya fikir tak apalah, kejap lagi dia pergilah buang tu kan. Lepas tu time tu dah pukul 3 plus macam tu. Saya dengar macam ada orang bunyi something dekat dalam toilet tu. Kan? Dia macam mengganggu tidur kita lah kan. Mengganggu tidur, macam tak boleh nak tidur. Lepas tu cakap, apa lagi yang dibuat ni tengah-tengah malam ni? Apa lagi yang dibuat tengah-tengah malam ni? Lepas tu benda tu dalam 15 ke 30 minit macam tu tak stop. Bunyi tu tak stop lagi. So saya pun keluar. Dan keluar tu buka pintu toilet tu terbuka. Pintu toilet tu terbuka lah. Lepas tu kita tengok lah kan, buka dekat situ, nampak si Salihah tu tengah duduk. Dia tengah macam, tak tahulah, dia ambil pad dia tu, dia letak dekat muka dia. And I was like macam, dia ni buat apa? Dia bukan macam jilat makan-makan, tapi dia tu tak, dia letak dekat badan dia. Dia macam ambil tepi-tepi. Dia tepi-tepi dekat badan dia. Aku nak muntah please. Kita patut bagi Okay. Kau tak apa-apa, teruskan. Korang yang makan tu tolong berhenti sekejap Okay. Lepas tu dia tepek-tepek dekat dalam dia punya muka. Lepas tu kita nak tegur, kita takut. Macam betul ke ni dia? Ke bukan dia? Kan? Sebab masa tu memang dia buat macam itu sabun badan. Dia buat itu macam sabun badan. Buat ritual lah. Ya, tapi tak tahulah kenapa dia macam tu. Sebab dengar-dengar dia kata ada housemate ni cakap lah, dia ni memang pelik sikit. Faham? Dia pelik sikit. Bukan pelik tu gila. Ini dia macam pelik sikit lah kan. And then time tu nasib baiklah dia macam bukan ada jump scare, tiba-tiba dia tengok belakang, kita terus lari, tak ada lah. Time tu saya macam buat bodoh. Lepas tu terus masuk dalam bilik. Tapi time tu rasa shaking gila-gila. Yang selalunya kita tengok benda tu dekat dalam movie, tapi benda tu jadi dekat depan mata. Betul. And then kita takut benda tu, is it real dia ataupun something else? Tahu tak? Sebab orang cakap bila kita dah simpan benda tu, akan ada benda lain yang datang untuk makan benda tu. Yelah, betul. Macam tu. So benda tu dah jadi hari tu. Habis hari tu lah kan. Lepas tu dah beberapa bulan, kiranya dalam 3 bulan macam tu, stay lagi dekat rumah tu. Memang tak bertegur dengan dia tu. Jumpa pun memang tak tegur lah, apa semua kan. And then dengar cerita daripada budak-budak. Itulah baru dengar cerita daripada budak-budak dekat rumah yang dia ni pelik sikit. Dia kata dia ni daripada satu tempat. And katanya daripada satu tempat yang katanya dia ni ada bawa ke, tak tahulah kan, family dia ada benda-benda macam keturunannya tu. lah. Maybe lah kan. Dia itu kata dengar-dengar lah. Lepas tu ada satu hari tu, benda ni yang memang agak geli sikit. Masa tu kita orang tengah ada makan-makan. Kita orang tengah ada makan-makan lah, budak-budak rumah tu kan, sajalah nak buat makan-makan dekat dalam rumah kan, bagai tu semua. Tapi macam biasa dia tak akan join apa-apa event. Bukan event lah korang. Macam contohlah kita orang berkumpul ke kan, nak makan-makan ke, nak borak-borak ke, dia memang takkan ada. Salihah ni memang takkan ada. So ada satu malam tu tak, kau cerita je. Aku tengah takut. Kau jangan stop. Kau cerita je. Aku daripada tadi dengar bunyi. Kau cerita je. Banyak gangguan lah, takut. Tolong sambung. Lagi cepat habis lagi bagus ni. Cepat tolong sambung. Okay, lepas tu ada satu hari tu kita orang ada buat makan-makan lah kan. Buat makan-makan bagai tu semua. Tapi dia macam biasa duduk dekat dalam bilik dia, tak nak bergaul dengan kita orang. Lepas tu saya tanyalah budak-budak ni, dia ni dah lama ke duduk sini? Katanya dia daripada budak first yang, bukan budak first, budak yang second, yang lama dekat sini. Dia kata budak ni dia memang dah lama. Kiranya macam kalau ada budak-budak baru, dia paling lama lah kat situ. And budak-budak ni semua dah macam sense dia ni pelik. Dia memang tak nak bergaul, dia tak nak berkawan, dia benda-benda macam tu lah kan. And then ada satu hari tu tau, kita orang macam planning lah kan. Ini memang agak jahat sikit lah kan. Kita orang planning macam nak kenakan dia. Bukan nak kenakan dia, nak tengok dia ni sebenarnya buat apa. Dia ni sebenarnya buat apa dalam bilik. So
time tu macam biasalah, dia ni akan keluar, dia keluar sama ada dia akan keluar paling lambat ataupun dia akan balik paling lambat. Alright. Selalunya kalau kita orang keluar, dia akan ada kat rumah. Bila kita orang dah ada kat rumah, baru dia akan keluar. Ataupun bila balik rumah tu, bila semua orang dah tidur, baru dia akan balik. So memang macam susah gila nak bertembung dengan dia ni. Faham? So satu hari tu, kita orang planning lah. Kita orang duduk dekat makan-makan kat luar dulu kan. Tunggu dia keluar. Kita orang balik rumah nak tengok bilik dia ni ada apa. Sebab memang bau. Dah kena tegur pun tak ada action daripada dia dalam grup. Kali kedua tengok bilik dia lah. Kali kedua untuk tengok bilik dia. Hari tu saya tengok seorang je kan. Ni macam cakap lah dengan dia orang. Jom lah kita pergi tengok apa yang ada dalam bilik dia tu. Sebab hari tu aku nampak dekat dalam bilik dia ni kotor gila kan. Lepas tu tak. Kita orang dah keluar pergi makan minum semua kan. Kita orang balik rumah. Kita orang pun tengok dia tak ada. Selipar dia, kasut dia tak ada lah kan. So maksudnya dia memang dah keluar. So masuk je kat dalam bilik dia. Buka katil dia pula. Masuk dalam bilik dia. Bilik dia memang bersepah. Memang ada berbau. Memang tu semua. Lepas tu dekat bawah dia punya katil tu ada banyak gila mangkuk lah, cawan lah. Cawan kita orang yang hilang pun ada dekat situ. Dah pula dah. Ui, aku kan Pinggan yang hilang pun ada kat situ. biasa laki je macam tu. Ya, tapi tahu tak? Ini makanan dia tak habis. Makanan yang tak habis tu dia akan letak dekat bawah-bawah katil tu. Dia akan letak dekat bawah-bawah katil tu sampailah macam makanan tu ada kulat lah, berulat lah kan. And then yang paling teruk tahu tak? Kita orang buka dia punya angkat dia punya apa tu? Katil. Bawah katil dia penuh ulat sampah. Astaghfirullahaladzim. Itu kan tak tahulah dia ni hantu ke dia membelah hantu. Time tu. Sebab kita orang rasa ya Allah bau busuk tu sebab bawah katil dia tu macam apa? Ada lembab. Bawah katil dia tu basah lembab. lah. Basah lah kan. Tak tahulah kan dia kencing ke apa benda ke. Memang basah kat situ. Lepas tu and then yang paling aku terbayang sangat ni. Dan lepas kita buat macam tu, kawan saya seorang ni dia muntah. Dia, seorang budak ni dia muntah. Tengok benda-benda tu dia muntah. Kalau aku pun muntah. Sampai ke malam dia senyap macam dia ni kena rasuk ke apa benda lah kan Dia memang langsung tak bercakap. Bibir dia jadi macam pucat benda tu lah. Lepas tu kita orang tanya dia kenapa? Dia langsung tak jawab. Time tu baru kita orang perasan yang macam ada something yang tak kena dengan dia ni. Ada something yang tak kena dengan ni. Kita orang panggil lah tuan rumah. Cakap lah kan benda-benda macam ni kan dengan bilik dia ni, pasal dia ni. Lepas tu yang kawan kita orang yang seorang ni yang pucat tu sebenarnya dia lebih kepada terkejut. Tak tahulah dia macam kena something. Tapi tuan rumah tu cakap dia ni terkejut je. Padahal kita orang boleh lah beza kan terkejut dengan tak terkejut macam mana kan. Tapi tuan rumah tu cakap tak apa dia terkejut je. Lepas tu tuan rumah tu pesan tak apalah korang ni jangan ambil tahu hal orang. Buat hal korang masing-masing. Yang peliknya tuan rumah tu tak ada pun nak marah ke nak suruh dia keluar ke. Dan dia continue ada dekat rumah tu. Ini tuan rumah daripada neraka ke apa? Suspicious tuan rumah dia ni. Tapi yang perempuan tu cantik? Tak tahulah. Okay. Tak tahulah nak cakap macam mana. Tapi dia banyak boyfriend lah. Okay. Jadi perempuan playgirl pengotor. Betul. So kepada perempuan di luar sana yang rasa diri dia playgirl, pengotor. Sebab apa dah lah playgirl mainkan hati orang, pengotor. Betul. Macam Suha. Tak ada lah, saja. Maksudnya Awi nak cakap Suha cantik lah. Ambil yang tu Suha, ambil yang tu. Ambil. Aku tak ada biasa cantik. Tak apalah, ikutlah sebab saya seorang lelaki. Okay, faham. So macam tu lah cerita yang Zura nak sampaikan untuk hari ni. Geli lah. Tapi kita akan sekali seumur hidup kita semua memang akan ada experience jumpa orang yang macam tu. Serius cakap. Pernah jumpa kan? Pernah jumpa. Benar. Okay. Tentu lah. So cerita ketiga macam mana pula? Tolong cerita ni ada geli-geli lagi tolong. Ada. Cerita dia aku dah nak muntah. Sorry minta maaf cakap, tapi ini memang cerita yang menggelikan juga. Dia tak adalah sampai tahap itu, tapi ada menggeli-menggeli tu ada juga. Minta maaf korang. Okay, hari ni cerita aku. In character betul. Yes. Kau nak saiz berapa? Saiz 7 ke 8? US ke UK? Sabarlah, diorang tengah nak amati cerita aku ni. Okay, cerita yang aku nak share ni cerita pasal Kina. Okay, Kina ni share cerita kat aku. Okay, Kina ni kata dia ni kerja dekat bandar dulu. Okay. So bila sampailah time mak dia ni jatuh sakit,
dia decide untuk pindah ke kampung, rumah pusaka. Dulu mak dia duduk dengan adik dia, tapi adik dia dah sambung belajar, so mak dia duduk seorang-seorang. Mak dia tak nak pindah dengan dia dekat rumah bandar sebab mak dia nak jaga rumah pusaka tu. Okay, and then dia pun baliklah, berpindah ke kampung. Lama dia duduk kat bandar tu, and then dia balik. So dia tak tahu sangat apa yang jadi dekat kampung tu, berita apa semua. Dia balik just kadang-kadang je. Okay, and then masa dia dah balik kampung, hari pertama dia jejakkan kaki dekat kampung tu, tak ada apa-apa sangat, just macam biasa. Dia balik pun time-time petang, dia akan nampak budak-budak main dekat sawah padi, tengok budak-budak main basikal, main layang-layang. Memang kampung tu agak meriah pada waktu siang. Tapi bila datangnya waktu malam, kampung tu jadi macam kampung mati. Kampung tu macam tak ada orang, sunyi. Padahal baru pukul 8. Kan? Pukul 8 dah sunyi. Okay. Lepas tu terdengarlah juga suara azan isyak daripada kampung yang surau yang dekat di situ. Lepas je habis azan isyak tu, sunyi balik. Kampung tu jadi sunyi balik. Okay. So dia pun tanyalah dekat mak dia, kampung ni memang sunyi ke bu? Dia kata, kampung ni time siang je meriah, mak dia cakap kan. Time malam memang sunyi. Cakaplah kenapa? Orang takut nak keluar. Dia kata orang takut nak keluar. Lepas tu dia pun macam tergelak lah. Kenapa takut kan? Lepas tu dia katalah, mak dia just cakap macam ni, ibu nak pesan ni, kalau dengar bunyi apa-apa, bunyi ketukan ataupun bunyi apa-apalah yang pelik dekat atas bumbung, jangan jengah, jangan tegur. Mak dia cakap macam tu. Okay. Lepas tu dia tergelak sebab dia macam rasa benda tu macam kelakar. Lepas tu dia gelak lah, dia kata, mana ada apa-apa benda pelik zaman-zaman moden macam ni, ibu. Dia cakap macam tu. Ada lagi ke benda-benda macam tu? Maksudnya kan, mak dia cakap tu dengan nada yang macam bagi warning, benda tu adalah benda makhluk halus lah. Lepas tu dia macam tak nak percaya. Lepas tu mak dia just cakap je, ibu pesan lagi sekali, kalau ada apa-apa benda pelik, jangan tegur. Ibu dah pesan, dia cakap macam tu. Lepas tu dia jangan cakap, ibu ni buat orang takut je lah, macam tu. Lepas tu dia pun buat bodoh je dengan apa mak dia cakap. Dan sambung borak benda lain, topik lain dah lah. Borak apa semua. Sampailah esok harinya, malam tu tak ada apa-apa. Okay, dia pun tidur. Okay, tidur, bangun paginya tu, dia dapat kerja dekat kampung. Okay. Dia dapat kerja dekat kampung lah. Area kampung tu adalah kerja je, dia kata. So, dia pun pergi kerja siangnya dan petangnya balik. Okay. So, mak dia ada kat rumah je. So, dia duduk kat rumah tu dengan mak dia apa semua, sampailah malam. Okay, malam yang kedua ni, dia kata dia dah start dengar bunyi pelik. Okay, time tu, dia tengah duduk dalam bilik. Kan dan malam kan sunyi. Kampung tu macam kampung mati tau. Sunyi. Tak ada bunyi motor sangat lalu. Tak ada dengar bunyi kereta. Dengar pun bunyi cicak je. Lepas tu kan. Lepas tu dia pun tengah duduk. Tengah duduk-duduk. Main handphone kat dalam bilik. Scroll semua. Social media. Tiba-tiba dia dengar bunyi orang ketuk tingkap. Tok. Lepas tu dia dah terkejut. Kenapa gelak? Okay, dia dah terkejut. Dia terkejut tu sampai dia macam faham tak? Dia terperanjat. Okay. Lepas tu dia, jantung dia dah laju. Dah laju kan. Sebab kampung dia tu lah sunyi. Siapa pula yang ketuk tingkap dia tengah malam kan? Betul. Okay. So dia pun keluar bilik. Dia nak tengok mak dia. Mungkin mak dia ke apa ke kan. Dia just positif. Lepas tu dia pun keluar. Dia tengok mak dia tengah lipat baju dekat ruang tamu sambil tengok TV. Lepas tu dia keluar, dia cakap, ibu dengar apa-apa tak? Dia cakap macam tu. Tak ada pula. Kenapa? Mak dia, kenapa? Oh, tak ada apa-apa. Lepas tu dia masuk bilik. Dia baring lagi sekali. Dia baring. Sambil baring apa semua, dia terlelap. Okay, dia terlelap. Dalam keadaan dia tidur tu, dia pakai kain batik dengan baju macam aku pakai ni lah. Baju opah macam tu, dia tidur. So, dia terlelap sambil baring tu. Dia tak ada selimut, tak ada apa macam tu. Keadaan dia dengan lampu terpasang semua. Okay. Dia terjaga around pukul 3 pagi macam tu lah. Dia terjaga sebab dia tersedar ada dengar bunyi ketukan lagi sekali. Tapi kali ni bukan daripada tingkap dia. Daripada atas, bumbung. Diiringi dengan bunyi macam, tahu tak kalau kucing panjat atas zinc. Bunyi macam cakar tu kan. Betul. Cakar tu kan. Dia dengar bunyi tu. Dan dia agak terganggu dengan bunyi tu. So dia pun terjaga. Dan bila dia terjaga tu, dia tengok je bilik dia dah gelap. Bilik dia dah gelap apa semua. Dan dia dah disarungkan selimut. So dia fikir mungkin mak dia lah yang selimutkan dia apa semua.
Okay, and then dia pun tersedar. Lepas dia tersedar bunyi apa yang jadi kat atas tu, dia pun bangun. Alang-alang tu macam dia rasa nak haus, nak pergi minum air dan nak ke toilet. Okay, dia pun bangun. Keluar daripada bilik, nak menghala ke dapur. Bila dia keluar pergi dapur tu, dia dengar bunyi macam orang bertukang tau dekat dapur. Macam orang tengah masak. Dia pun turun lah. Dia ingatkan mak dia yang tengah masak kan. Ibu, dia pun terpisat-pisat. Ibu masak apa? Dia pun turun, dapur gelap. Dia buka lampu dapur, tak ada orang. Dan automatik bunyi tu stop. Okay lah, dia pun macam bunyi apa kan. Okay, dia pun malah nak fikir banyak sebab dia masih lagi tengah mamai macam tu. Masuk bilik air, okay, settlekan urusan dia apa semua. Nak pergi dekat mesin air tu nak ambil air. Saya dah minum. Tiba-tiba dia dengar bunyi satu benda yang jatuh daripada atas bumbung tau. Gang macam tu. Ya aku. Dia tak kau punya gang ni bergegar. Takut. Sorry. Dia pun macam gang jatuh. Lepas tu dia terkejut sampai terpelanting dia punya air tu. Sampai terpelanting. Lepas tu dia macam, lepas tu dia terus terkaku, dia macam menggigil sikit. Lepas tu dia terus naik atas rumah, dia pergi ketuk bilik mak dia. Dia ketuk bilik ibu dia. Ketuk ibu, dia cakap macam tu. Lepas tu mak dia pun bangun. Kenapa? Dia cakap macam tu kan. Ni, kakak dengar ada bunyi lah jatuh dekat atas bumbung. Lepas tu, mak dia cakap macam ni. Kan ibu dah pesan, jangan tegur. Mak dia cakap macam tu. Siapa kat bawah? Aku yang tegur. Kenapa dia? Jangan digoyang, aku kisah roboh. Aku takut. Jangan digoyang, aku kisah roboh. Sama. Okay. Lepas tu mak dia pun cakap, kan ibu dah kata jangan tegur, kan? Lepas tu dia pun terus senyap. Sebenarnya ada apa bu? Dia cakap macam tu. Tak ada apa-apalah, pergi sambung tidur. Dia cakap macam tu. Besok ibu cerita. Lepas tu besok pun hari siang dia berjalan macam biasa apa semua. Pergilah kerja, rutin harian siangnya macam biasa. Okay, dia benda ni akan jadi tiba waktu malam je. Okay. Sampai waktu malam, benda ni jadi lagi. Dia kena kacau malam yang ketiga ni. Time tu dia tengah duduk bersembang dengan mak dia dekat ruang tamu sambil tengok TV. Tiba-tiba dia dengar macam bunyi ada goresan cakaran daripada dinding ke dinding. Macam tu tapi panjang. Daripada dinding ke dinding. Tapi dia je yang dengar. Dia je yang dengar. Mak dia tak dengar. Sebab mak dia tak ada reaction apa-apa. Mak dia tengah tengok TV macam biasa. Tengok TV. Dia je dengar. Dia macam lepas tu dia cakap dengan mak dia, Bu, tu bunyi apa? Lepas tu mak dia macam, bunyi apa? Tak ada apa-apa pun. Bunyi apa? Kan? Tak, kakak dengar bunyi pelik lah bu. Dia cakap macam tu. Lepas tu dah tak payah tegur. Ni tengok je TV. Tak payah tegur. Macam tu. Mungkin mak dia dah biasa kan. Tapi mak dia tak cerita lagi apa-apa kat dia. So lepas tu dia nak pergi dapur sebab mak suruh buatkan air. Air kopi. Mak dia kata, kakak pergi buatkan air kopi. Mak nak makan, ibu nak minum cicah biskut. Macam tu. Aduh, cicah biskut dengan kopi. Aduh. Aku kan TO je. Faham. Minum kopi cicah biskut. Lepas tu dia pun turun lah. Okay, dia pun buat. Maksudnya dia turun tu tak ada fikir apa-apa. So dia turun. Masa dia nak bagi turun tu, dia nampak ada satu benda tengah macam terbang dekat tingkap dia. Faham tak? Tingkap dapur. Okay. Lepas tu dia nampak, tahu kan kalau kita singki kan ada tingkap. Betul. Okay, dia nak turun tangga. Bila dia turun je tangga dia tu, terus singki tau. Kat depan tu terus singki dan ada tingkap. Okay, dia nampak ada benda terbang daripada sini pergi ke sini. Dengan keadaan yang laju. Macam sekilas macam tu. Dia terus macam terkejut. Lepas tu kan, dia dengar bunyi dekat luar tu macam bising. Okay. Dia ada bela kucing. Dia ada bela kucing tau. Tapi kucing dia tak masuk dalam rumah. Ibu dia kata just bela dekat luar. Lepas tu dia dengar kucing dia ni macam meow meow. Senyap. Tiba-tiba. Lepas tu dia macam terkejut lah. Dia nak tengok kenapa. Lepas tu dia pun keluar. Cepat-cepat dia buka pintu keluar dia tu. Dia nak pergi tengok kenapa dengan kucing dia. Dia tengok kucing dia dah terkulai tau. Kucing dia dah terkulai. Macam kena gigit dengan something.
dekat leher ni dia dah berdarah-darah, dia dah terkulai dah. Dan kucing tu bukannya mak kucing dah terlepas. Dah kira dekat luar. Yang ada dalam sangkar tu anak-anak kucing. Anak-anak kucing yang comel-comel kecil, tak ada kecil sangat. Tapi kecil-kecil ni lah. Yang sedang membesar lah. Sedang membesar anak tu. Masalahnya kucing tu diletakkan di dalam sangkar. Tapi bila dia keluar, sangkar tu dah terbuka. Sangkar tu dah terbuka dan anak kucing tu ada 2 ekor. Dan dua-dua tu keadaan dia sama. Dia macam dah KO dan berdarah kat situ. Lepas tu dia terus pergi panggil ibu dia. Dia berjerit dengan ibu dia. Dia panggil, "Ibu!" Dia cakap, "Ibu, tengok kucing ni," macam tu. So mak dia pun bergegas pergi ke bawah. Tengok dia dah sedih lah. Dia tengok kucing tu macam tu kan. Dia dah sedih walaupun bukan dia yang jaga kucing tu all this while. Lepas tu dia tanyalah, ibu dia kenapa? Ibu dia jadi macam ni, cakap macam tu. And then mak dia terus cakap macam ni, "Tak guna betul. Dia datang balik." Mak dia cakap macam tu. Uish. Dia datang balik. Lepas tu dia tanyalah ibu dia, "Siapa yang datang balik, Bu? Siapa yang buat benda ni?" Dia cakap kan. "Dah kakak, jom masuk. Besok kita settlekan kucing ni. Besok." Dia cakap tu. "Jangan keluar. Masuk." Lepas tu dia pun tutup pintu. Dia kat dalam. Dia dah senyap sebab dia macam, bukan trauma, dia macam fobia sikit. Dia terkejut. Dia shock. Dia shock. Dia terkejut. Lepas tu dia duduk. Lepas tu mak dia cerita, orang kampung tak berani keluar malam sebab kat kampung dia tu ada penanggal yang berkeliaran pada waktu malam. So timing dia adalah lepas habis je azan isyak, time tu timing dia keluar. Time dia buat kerja dia. Time dia buat kerja. That's why kampung ni malam je sunyi. Orang cuma berani keluar, pergi ke surau, pergi solat. Lepas je habis je isyak, orang terus akan balik rumah, kunci semua pintu, tingkap apa semua tak buka. Sebab itu waktu-waktunya dia buat kerja. So kat kampung dia tu memang dah banyak sangat cerita kucing, binatang-binatang mati, semua disebabkan dia. Dan orang tahu je pasal cerita ni. Penanggal ni dia tak ada bukti tau sebenarnya penanggal ni siapa punya. Cumanya kat kampung dia tu ada satu bidan. Bidan dia ni memang pelik sikit. Jauh, duduk terpencil, tak bergaul dengan orang. Yang peliknya, ada je orang yang percayakan lagi bidan tu nak pergi melahirkan kan ke apa ke kan. Tapi masa budak tu dilahirkan, tak ada pun kes bayi ni macam ni. Bayi hilang lah. Tak ada uri dimakan ke apa. Tak ada. That's why orang just target mungkin dia ataupun mungkin yang lain. Cuma diorang masih tak ada jawapan siapa punya. Sebab diorang tak ada jalan penyelesaian macam mana nak halau benda tu keluar. Sebab halau lah macam mana pun, pakallah ustaz ke, sebab kita tak tahu dia punya punca kat mana, faham tak? Penanggal ni dia punya cerita, dia kena pisahkan kan badan dengan dia punya. Tak tahu, aku tak pernah jadi penanggal. Aku tak sure, tapi macam tu lah kan ceritanya kan. Kena jumpa dia punya badan. Tapi betul, orang cakap jumpa badan dia, bakar badan dia. Yes, kena jumpa badan dia. So disebabkan diorang tak pernah jumpa pun siapa punya, that's why dia punya peristiwa tu adalah setiap kali malam je diorang akan masuk rumah, tutup pintu apa semua dan takkan berani nak keluar. So itulah cerita daripada Kinah tadi. So penanggal tu jadikan kampung. So mak dia tadi pernah ada cakap dia dah kembali. Ya. So mungkin dia pernah hilang sekejap, lepas tu dia datang balik. Ya, dia jadikan kampung tu ADR. Yes. So itulah ceritanya pasal penanggal-penanggal ni. I cannot brain. I is scared. Rafael, masuk Rafael. Memandangkan ni dah episode, kita follow segmen yang sama macam episode 1. Okay, aku nampak benda apa nama benda ni je, aku dah tahu dah. Tapi bukan aku kan, Zura kan. Sebab dia guess, aku tak ada kan lah. Disebabkan kau dah berdajalkan si Suha minggu lepas, aku rasa biar Suha yang decide siapa yang dia nak. Okay, aku boleh decide kan. Aku minggu lepas dah kena teruk dah guys. Okay, 100 lah, jangan libatkan aku. Kita 50 kan, kali ni 100. Jangan libatkan aku. Okay, up 1000 lah. 1000 lah jangan libatkan aku. Aku dah buat keputusan. Memandangkan hari ni Zura comeback, aku nak perdaja Zura. Tapi aku perlukan orang teman dia. So aku nak awi dengan dia sekali. Jangan libatkan aku. Ini kena buat apa ni?
Dia macam uji nyali. Hari tu Suha cerita dekat office. So dia punya cerita, kita on deal. So dia yang kena duduk situ untuk 10 minit saja. So yang ni sebabkan kita dekat tempat yang pernah di shoot untuk filem 44 hari Bangkitnya Poch. Aku takkan sebut penuh lah. Poci. Yes, Poci. Gitulah. Maksudnya kita kena duduk dalam ni? Ya, untuk 10 minit. So Awi dengan Zura, good luck. Serius lah. Ya. Serius lah. Zura, I told you awal-awal, ingat, kalau takut macam mana pun, biar aku lari dulu. Good luck. Okay, so kita dah boleh ke uji nyali punya tempat lah kan? Okay. Kat mana? Kita jumpa di tempat uji nyali. Hari tu kau keluar kan? Aku yang keluar. Bye. Orang cakap Tiang Seri ni ibu kepada apa? Kepada rumah lah. Oh, bukan ibu kepada Tiang Ibu pada tiang. Tahu lah. Tiang Seri ni ibu kepada Tiang. Ada satu cerita tu tau. Okay. Pasal Tiang Seri. Okay. Tiang Seri dia ni tak tahu lah berhantu ke. Pakit. Roger-roger. Kalau tak ada masalah pun, roger-roger lah Kalau dengar tu, bagi tahu apa-apa. Lepas tu, so doa banyak lah sebab ni tempat bukan tempat kita kan. Nak pula tempat-tempat yang Kodi pernah shoot pasal filem horror. So good luck lah Baik Rafael, baik. First time buat apa uji nyali Sebenarnya aku memang tak suka benda-benda macam ni. Tapi aku pernah cakap dengan diorang, kalau kau boleh bagi aku keyakinan, aku sambut. Tapi diorang, aku gurau je sebenarnya benda tu. Dia buat betul-betul pula. Tapi kat sini tempat ni memang gelap korang. Kalau korang tengok cerah, tapi sebenarnya memang gelap. Kau tahu bila kita nervous, kita akan rasa otak kita akan fikir macam-macam tau. Faham maksud aku? Dia jangan fikir. Dia jangan fikir. Dia bukan tak nak fikir, tapi dia kena fikir. Nak gula tak? Nak gula tak? Tahu nervous. Nak gula tak? Kita bukan takut. Dia tak takut. Kita tak takut. Takut korang. Kita Yeah. takut. Kita nervous sikit je. Ya. Nervous sikit juga. Tak sebab weh, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Alhamdulillah. Sabar Awi. Awi terkejut. Zura lagi terkejut. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Allah. Boy, kau jangan takutkan aku juga. Kau jangan takutkan aku juga. Tak, dia macam gini. Kalau kita nampak kira rezeki, tapi jangan nampak lah. Ni bagi tahu saja. Tidak tu, bagi tahu saja. Tapi kalau bunyi ni, kita akan berfikir bermacam-macam. Okay, kita akan berfikir bila dengar bunyi-bunyi sekian, kita akan fikir. So bila kita dengar bunyi, kita kena banyak bersabar, istighfar. Jangan terkejut lah. Jangan terkejut. Time tu baru nak ingat Tuhan Awi. Betul. Time ni lah kita kena ingat dosa-dosa kita apa semua kan. Aku hampir terlupa yang aku ni sebenarnya tak minta izin mak aku nak datang sini sebenarnya. Patutlah Awi banyak kena kacau kat sini. Betul. Hai. Kau jangan tu. So dia macam gitu. Jangan. Okay. Korang ke? Bukan kan? Ada dekat bawah ni lah, dekat kereta. Tunggu korang je lah ni, 10 minit. 10 minit. Kalau tak okey tu. Kalau aku cakap tak okey, boleh habis ke? Tak boleh lah macam tu. Surah boleh tahan 10 minit kan. Okey kan? Okey. Nak gula lagi tak? Nak. Lebih kepada Awi yang nervous ni. Saya okey je korang. Kita tak takut. So hey! Oh, astagfirullahalazim. Hey! Tutup. Takut. Tutup buka. Apa tu?
tutup kau lah. Dia kejut. Tak, dia kan aku dah cakap. Kita jangan berani sangat. Kita kena percaya yang dia wujud semua. Tapi memang astagfirullahalazim. Kenapa tu aku rasa panas? Astagfirullahalazim. Allahu akbar. Subhanallah. Astagfirullahalazim. Okey, dah macam ginilah kawan-kawan. Kau ajar Okay, kita hidup ni kadang-kadang kita jangan berani sangat. Okay, saya pernah cakap yang saya ni memang penakut. Aku memang penakut. Saya pun penakut sebenarnya. Ya, tapi kalau dua-dua penakut pun tak guna juga. Kalau dah dua-dua penakut dekat dalam ni tak jadi apa. Zura, aku ada banyak sangat tengok movie. Movie? Subhanallah. Allah. Okay, dia gini. Banyak sangat tengok movie. Biasa kat kau relax sekejap boleh tak? Bagi aku cakap dulu boleh tak? Bagi aku cakap. Sabar. Kau nak kacau ke pun sabar. Bagi aku cakap dulu. Aku banyak sangat tengok movie. Okay, dah lebih pada baran pula aku ni kan daripada tadi ni. Dia gitu. Dia confused nak takut ke nak gelak ni. Dia dah confused. Macam mana kau tahu? Dia dah nak takut ke nak gelak ni. Okay, aku banyak tengok movie. So orang cakap kalau bawah katil, ini sebenarnya katil. Yang kau tengok ni katil, cuma tilam dia tak ada. So kenapa kau angkat? Aku belum habis cakap. Jangan letak. Patut dia selamatkan diri dulu. Dia gitulah. Sebab tu kita kena kongsi benda gitu. Ingat, Jangan letak kat bawah. jangan letak kat bawah kan. Dia gitu. Kita kena tenang, chill, insyaAllah. Babi, kau bagi kopi cakap boleh tak? Ya, kenapa? Disebabkan minggu lepas kau banyak kecaman sebab kau tinggalkan Suha seorang-seorang. So aku ikut majoriti daripada komen netizen yang mengatakan kau tidak gentleman. So sebagai punishment dia, kita orang nak minta Zura keluar dulu dan kau akan stay kat situ selama 5 minit je. Boleh? Ini tak ada dalam plan. Dalam kontrak semua tak ada. Mana boleh aku seorang-seorang? Janganlah tinggalkan aku seorang-seorang. Tapi ni atas permintaan ramai. Plan uji nyali 2 orang. Gelak Abi. Boleh? Boleh. Apa-apa jangan bagi tahu. Sebab ramai yang backup Zura tu minggu lepas. Aku pun tak boleh tolong lah. Min, settle tepi sibu tu. Aku transfer sekarang. Kau bagi nombor account. Ini bukan pasal duit brother. Nak kena keluar ke ni? Min, kita sama-sama B kan? Keluar. Ke? Okay, Zura dah keluar dah. Oh, dia jemput. Dia jemput. Wih, tak adil tu. Jemput. Okay, Serius lah. Abi. Kau lebih kepada kau nak berajar laku je ni sebenarnya ni. Bismillah. Woi! Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhanku. Okay. Tips dia mencidih kau. Okey lah. Astagfirullahaladzim. Dia main pintu pula. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Walailah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Biasa benda ni memang biasa kan. Kita kena relax, tenang kan. Kita kena pandai bermain dengan alam sekitar kita kan. Kita kepada sesiapa yang mengenali saya, yang berkawan dengan saya, dia tahu saya macam mana. Tapi jangan risau, insyaAllah saya boleh menjaga diri saya seperti biasa. Kepada kawan-kawan yang lupa tekan button like and subscribe. And sejujurnya saya memang tak suka duduk seorang-seorang. Tapi saya nak beritahu korang satu perkara. Saya sebenarnya gabun. Jadi saya tak nampak apa-apa pun sebenarnya. Ya. Kacau. Ya, kenapa? Oi, kau pingsan ke? Ya, kenapa? Awi tak dengar. Kau dengar aku tak? Dengar. Takkanlah aku tak dengar kau. Kau dengar aku ke tidak?
Apa dia yang dia nak pesan kat aku? Saya cakap sekali lagi, kalau dia muncul, saya okey. Saya tak ada masalah sebab saya Alhamdulillah. Tapi jangan dia main bunyi. Itu je saya boleh cakap. Saya paling takut dengan bunyi. Sebab saya paling takut dengan bunyi. Kalau sekat dia sekian-sekian macam itu, saya okey lagi. Saya tak ada masalah pun. Alhamdulillah. Subhanallah. Aku matikan ni sebab bunyi tadi tu. Memang aku tak dengar apa dia cakap. Channel mode. Min, lama lagi ke Min? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Okay, Roger Rafael. Subhanallah. Banyak ni gula aku makan ni. Sumpah aku cakap banyak gila gula dah aku makan. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kepada yang ada, saya minta maaf. Mungkin saya mengganggu ke apa. Tapi niat saya hanya untuk syuting sahaja. Tolonglah benarkan saya duduk di sini untuk lagi 3 minit sahaja. Jika saya ada buat kesilapan dan kesalahan, saya minta maaf. Itu sahaja. Minta maaf kalau mulut saya memang macam kurang hajar sebab saya terkejut. Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar. Dah gula ketiga ni saya makan. Dah gula ketiga. Oh, panas mat sini. Seram juga duk sorang-sorang ni kan. Macam gini rupanya. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah. Allah Akbar. Ya Allah ya Tuhanku. Lindungilah bumi ini ya Allah. Allah Akbar. Allah. Aku dah tak nak borak dengan Emin dah. Aku tutup dia walkie-talkie ni. Letak korang lah. Aku dah makan 4 gula dah ni. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. Subhanallah. Kadang-kadang aku terfikir satu perkara. Kalaulah kita ni hidup dekat dunia ni, hanya kita saja yang ada kan. Tapi Allah Akbar. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Saya nampak benda yang melucukan tadi. Saya nampak benda yang melucukan. Mari saya kongsikan satu cerita dengan korang. Di sebuah kampung yang indah terletak seorang pakcik yang bernama Karim. Karim seorang penukang kayu. Karim berjaya menukang kayu. Astaghfirullahaladzim. Bagilah saya bercerita dulu. Karim adalah seorang penukang kayu yang sangat berjaya. Pada satu hari, Karim pun menukanglah sebuah kayu. Sambil dia tukang-tukang, slow sikit bunyi tu, jangan bising sangat. Aku rasa esok aku kena jumpa doktor gigi. Sebab gigi aku dah sakit makan banyak manis. Okay, sambung balik cerita tadi. Jadi bila dah sampai Karim tu, tukang kayu, dia buat satu boneka kayu. Boneka kayu tu dia letak nama dia Suha. Tiap-tiap malam Karim, Allah Akbar. Subhanallah, dia main bola pula. Okay. Allah Akbar. Ambil lah katil ni, ambil. Terbalikkan tu katil ni, terbalikkan semua, terbalikkan semua. Kau terbalikkan je. Kau campak je semua, senang. Dah ada gelap pula. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sabarlah dah tu. Aku rasa memang aku kena pergi hospital ni. Cek darah tinggi. Lama lagi ke ni? Macam lama benar je. Kata 5 minit. Aku dah letih tadi. Habis cerita pun tak habis cerita lagi. Aku nampak benda yang melucukan.
Dah habis ke? Habis lah. Gua berani lah. Gua berani. Aku dapat gigi terjuntai tadi. Kau pun rasa benda tu melucukan kan? Tak tahulah. Tapi habis kan? Alhamdulillah saya berjaya. Nanti kita sambung cerita pasal si Karim tu Nanti kita sambung di lain episod, di lain anak, lain waktu. Salah, lain anak, lain hantu. Wacau lu, bye. Assalamualaikum.